Mari Bapak, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan. 亲爱的弟兄们，让我们看一处的经文。 Tema Mimbar Gloria pada minggu ini adalah melayani dengan yang kau miliki. 那么今天的主题是以所拥有的来服侍。 Kita melihat dari Injil Lukas pasal yang ke-8. 我们看路加福音第8章 Ayat pertama hingga ayat yang ketiga. 从第1节读到第3节。 Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, setelah itu akan dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. Gitu ya. 先用印尼文，以后华语。 Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut dengan Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. 我们读进路加福音第8章第1到第3节。过了不多了，耶稣周游各城各乡传道，宣讲上帝国的福音。和他同去的有12个门徒，还有被恶鬼收服、被疾病所累已经治好的几个妇女，内中有称为抹大拉的玛利亚，真有7个鬼从她身上赶出来，又有希律的家宰、古撒的妻子尤亚娜，并苏珊娜和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所亲爱的弟兄姐妹， sebagian besar dari kita mungkin hari ini adalah pulang dari liburan, gitu ya. 我们在这里多数人可能刚刚是旅游， Ada sebagian mungkin menggunakan jalan darat, 可能是从陆来走， ada sebagian mungkin menggunakan plane atau pesawat. 可能是坐飞机的。 Nah, sebagian kita yang kalau berpergian dengan pesawat, 我们坐飞机的， biasanya kalau kita lihat di airport itu ada namanya ruang tunggu, waiting room, gitu ya. 那么在飞机场的时候，我们上去前有一个候机室。 Setelah kita city check in atau check in di counternya, 当我们已经报名的时候， biasanya kita dikasih satu boarding pass, gitu ya. 那么我们就领到一份登记票， Nah, pada waktu dapat boarding pass itulah maka kita masuk. 所以带了登记票，我们就进到候机室。 Nah, ketika engkau dan saya ada di ruang tunggu itu, 当我们在这个候机室里面的时候， apa yang biasanya kita lakukan? 我们做了什么事？ Kita tahu kan airport sekarang dibikin sebagus mungkin, gitu ya. 我们知道现在的机场设备很先进， Engkau menghabiskan waktu di sana merasa sangat nyaman. 你可能觉得非常舒服。 Apakah itu di Hong Kong, di Singapura, atau airport yang sifatnya skala internasional, gitu ya. 就是在香港、新加坡或者许多的国际机场。 Sekarang di Surabaya T2 pun kita nggak pergi pun kita masuk ke dalam belanja makan-makan juga boleh sekarang. 特别在4岁的 T2 机场，我们也可以在那边采物游玩。 Ini kan baru pulang dari liburan ya, betul ya? 你们很多是出放假回来的嘛？ Biasanya yang dikerjakan apa di sana? 我们在候机室做了什么事呢？ Biasanya apa ya? 什么事我们来做？ Kalau di waiting room, di ruang tunggu biasanya kerja apa di situ? 如果在等候室， Ada yang mau 我们 bantu 做 saya? 你们会帮助我吗？ Loh, masa nggak tahu berpergian ini? Nah, berpergian toh, gitu toh. Apa yang dikerjakan biasanya? 我们做了一些什么事？ Secara umum, gitu ya. Anda tidak sungkan jawab, saya jawab sendiri sudah. 那么大体上来讲， Kalau kita berpergian agak ramai, biasanya kita ngobrol-ngobrol, betul nggak? Kongko-kongko, tantian, 如果我们碰到一些人，我们就跟他们谈天。 betul tidak? Biasanya ngalor ngidul tok gitu ya, ya seneng-seneng hai gitu ya. 我们这是其乐而已。 Kalau kita pergi sendiri, 如果我们是个人来去的话， karena kan nggak mungkin dong ngobrol diri sama diri dewek gitu, orang gila gitu kan 我 ya. 们不可能自言自语。 Ya lah.
Ya menghabiskan waktu ngeliat gadget gitu ya. Nggak tahu apa yang dilihat, pokoknya bolak-balik dibuka terus gitu pokoknya. 我们就开手机自己去看， Atau mungkin yang lebih rajin sedikit, dia membaca buku. Betul 或 nggak? 者比较用心的，他可以读一本书， Dia baca, serius sekali dia di sana menghabiskan waktunya. 专心的来读， Kalau nggak ada, lihat aja di airport ada koran atau majalah apa saja yang bisa diambil ya dibaca aja pokoknya gitu 或 ya. 者他拿一些的报章来读。 Nah kalau agak bosan sedikit kita jalan-jalan, betul nggak? 如果烦了，可能在那边就走来走去， Lihat-lihat kiri kanan gitu ya. 我们东看西看， Apakah ada coklat yang bisa dibeli bawa pulang untuk anak-anak gitu kan 可 ya? 能有会带一些的礼物带回 Atau 家， mungkin ada wine kita beli satu botol gitu ya. 或 Nah, 者 ya. 我们买一份葡萄 Pokoknya 酒， jalan-jalan lah gitu ya. 我们总是开心的走。 Atau lelah sedikit kita mungkin duduk di apa nih, di lounge atau di food courtnya makan-makan. 可能我们去方便的厅就在那边社交费， Nah biasanya kira-kira aktivitasnya yaitu 大概就是这样的活动。 tidak ada sesuatu yang sangat bermakna, yang sangat berarti, yang kita kerjakan, yang di kemudian hari membawa dampak bagi hidup kita. 可以说这些我们所做的事，不过是一些娱乐没有带来对我们前途有影响力的工作。 Secara umum kita hanya menghabiskan waktu 我们这是打发时间， sampai nanti kira-kira ada pengumuman bahwa penerbangan dari kota A sampai ke kota B atau negara ini sampai ke ini, penerbangan nomor sekian-sekian, silakan lewat gate 48. 知道机场报告我们应该上机的时候，我们就走上去， Maka pada waktu itu kita pergi, lalu tunjukkan boarding pass-nya, 那么我们就上机， lalu kita masuk. 我们就进了飞机。 Banyak kehidupan anak Tuhan adalah seperti itu. 许多基督徒的生活好像这些事一样。 Ketika engkau dan saya sebagai anak Tuhan, 当你所以我成为所谓的基督徒， setelah mengalami kelahiran baru, 当我们经历新生命的时候， atau lebih tepatnya setelah dibaptis, 或者更贴切的说，我们领了受洗的时候， seolah-olah kita mendapat boarding pass, bukan? 好像是我们可以领到一个登机票。 Lalu kita ada di satu ruang tunggu yang sangat besar. 那么我们在一个很大的候机室， Dan ruang tunggu itu adalah dunia. 那么这个候机室就是我们的世界， Atau mungkin lebih spesifik lagi gereja. 或者可以说是教会。 Lalu apa yang kita kerjakan selama di dalam dunia ini? 那么我们在世界上做了什么事呢？ Ibaratnya seperti kita sudah mendapatkan boarding pass, kita menunggu satu waktu ketika nama kita dipanggil. 就像我们领了上机的票一样，我们等时间，神把我们召去。 Supianto, waktunya engkau pulang sekarang. 那么林牧师时候到了，你该走。 Lalu kita bilang, Tuhan ini boarding pass saya boleh masuk deh. 那么我们就对上帝说，这是我们的入天国的券。 Apakah kita menghabiskan waktu kita juga sama persis seperti kita menghabiskan waktu di ruang tunggu di bandara itu? 难道我们愿意用这样的方法来走完我们的生命吗？ Tiap hari kita sibuk dengan kehidupan kita, kita melakukan rutinitas yang sama. 我们每天都在做一样的事，共同的事。 Sebagian menjadi pasif dari kita menjadi penonton. 许多的人成为消极的旁观者。 Tidak ada sesuatu yang bermakna yang kita kerjakan di dalam kita membangun akan kerajaan Allah. 我们没有参与天国的许多工作，没有积极去参与。 Dan engkau dan saya menempatkan hidup seperti di satu ruang tunggu itu. 你和我好像在候机室一样消极的等。 Syukur-syukur kita tidak ketinggalan pesawat gitu aja. 好在如果我们没有遗漏了， Pernah punya pengalaman karena saking asiknya di ruang tunggu akhirnya ketinggalan pesawat? 你是不是有这样的机会？因为你这样的专注在候机室，甚至于上不了飞机。 Pernah nggak punya pengalaman? Saya Pernah. pernah, bahkan 2 kali. Nah, 我就 ya. 有这样2次的经验， Sungguhan, kau dipikir-pikir hempen gitu ya. 想起来是不对的。 Ya udah. Sungguhan 2 kali, pergi bareng pendeta lagi semuanya. 那么又是跟许多牧师一起走 Waktu 的， itu ngobrol gitu ya, saking asiknya. 因为我们正在那边很激烈的谈。 Satu waktu, 1 kali di Surabaya Juanda, 1 kali di Jakarta.
一次是在泗水，第二次是在耶加达的剧场。 Teman pendeta saya nggak usah sebut namanya, nanti sungkan saya. Lebih baik saya sebut nama saya sendiri aja gitu ya. Ngobrol-ngobrol gitu ya. 我们2个牧师在那里谈天， Tiba-tiba pendeta itu ngomong, loh Pak, kita ini sudah waktunya kok nggak dipanggil-panggil ya? 忽然间他说：“时候到了，为什么我们没有听见上句的声音？ Loh, dia bilang, coba saya tanya, dia bilang. 让我来问问。” Begitu ditanya di bagian itu ya, depan konter itu. 当他向招待员问的时候， Lah barusan Pak 5 menit yang lalu dia bilang pesawatnya. 那 Sudah 么 terbang. 这个服务员就说：“5分钟以前你的剧已经上天了。 Waduh, waktu itu bingung minta ampun, bener nggak? ”所以我们就慌了。 Ya untung ada penerbangan berikutnya diurus-urus, akhirnya dikasih juga penerbangan 好 berikutnya. 在我们可以换下一班的剧。 Di Jakarta juga sama seperti itu. 在耶镇也是这样的事， Ngobrol gitu ya. 我们正在谈天， Tiba-tiba dengar nama saya sama satu pendeta lagi dipanggil gitu. 忽然间我听到一个朋友还有我的声音被呼叫， Lalu kami cepat-cepat ke sana. 然后我们赶紧跑去。 Dari jauh kelihatan gitu. 我从远远看见， Pintu langsung ditutup gitu. 那么机舱门关了， Bowat nggak bisa masuk, betul nggak? Pilotnya nggak mau nunggu gitu loh. 我们上不 Padahal 了去。 kelihatan itu, sudah kelihatan. Ditutup sama dia. 我们看到飞机关了， Akhirnya diurus lagi, akhirnya dikasih lagi penerbangan berikutnya. 我们又有同样的经验，我们再次有机会他下班的去， Ini masih untung loh ya. Nah, 这好在还能上飞机。 kalau kita terlalu terlena di dalam dunia ini, 如果我们在这个世界里，这样狮子过活， seperti kita ada di ruang tunggu itu. 正像候机室一样。 Padahal kerajaan Allah kalau kita perhatikan di dalam catatan Alkitab dari Lukas pasal yang ke-8, 那么，当我们注意到圣经里面路加第8章所写的， adalah satu kerajaan yang begitu dinamis, 那么天国是一个积极的国家， yang terus berkembang dan anggota kerajaan yang ada di dalamnya terus aktif melibatkan diri. 意思说，成为天国的子民要积极参与，而且不断的发展。 Sehingga Lukas ketika menulis ayat ini, 当路加写这篇福 dia 音的时候， mengatakan bahwa Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, 那边记载到耶稣在各城各乡走遍传福音， memberitakan Injil kerajaan Allah. Disitulah satu lukisan yang begitu dinamis dan tidak ada henti-hentinya. 他不断的传讲天国的福音。 Dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, 12 murid dan murid-murid perempuan, mereka semuanya mengambil bagian di dalamnya. 而且参与的有12个门徒，还有许多的妇女。 Ada sesuatu yang mereka kerjakan di dalam memperluas akan kerajaan Allah. 在天国的发展中，他们都参与积极的工作。 Sedangkan kita setelah menikmati akan anugerah keselamatan, 然后我们已经领受了救恩， sebagian kita seolah-olah menempatkan diri di ruang tunggu dan tidak ada sesuatu yang berarti yang 大 kita 部分 kerjakan. 的人像在候机室一样那样被动消极，没有做一点 Siapakah 事。 mereka ini yang mengambil bagian bersama dengan Kristus? 那么应该谁呢？要参与基督的工作？ Kalau kita membaca dari bagian catatan Alkitab, 当我们读到圣经里面的记载， mereka adalah pribadi-pribadi yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. 他们都是一些经历神、遇见神、 Mereka adalah orang-orang yang sudah diubahkan oleh karena Kristus. 被复兴、被拯救的人。 Nah, dalam bagian firman Tuhan ini mengatakan, 那么这篇福音里写到， beberapa perempuan telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan dari berbagai penyakit. 那么一些妇女甚至于是从恶鬼里面被救出来，甚至于有许多的疾病。 Artinya Lukas ingin mengatakan ada satu perubahan hidup yang terjadi setelah mereka bertemu dengan Kristus. 意思是说，当他们遇见了耶稣的时候，他们生命里有了很大的改变， Adanya kemerdekaan yang mereka alami karena mereka mendengar Injil kerajaan Allah. 因为他们听见了福音，他们生命得到释放， Sehingga mereka dilepaskan dari belenggu kuasa kegelapan maupun belenggu sakit penyakit. 所以他们从疾病以及从黑暗的权势里被挣脱出来。 Dengan kata lain, 翻译回来 mereka 说， adalah orang-orang yang sudah mendapatkan manfaat daripada berita Injil keselamatan 他 Allah. 们就是已经得着福音的福分的人。 Dan engkau dan saya hari ini, 那么你和我今天呢？ bukankah termasuk kategori orang-orang yang sudah memperoleh manfaat daripada Injil keselamatan daripada Allah?
是不是已经成为参与天国福音部分的人？ Memang betul engkau dan saya tidak dibelenggu oleh setan. 对的，你和我不是被撒旦所捆绑， Tapi bukankah dosa membelenggu hidup kita? 但是我们的罪把我们捆绑。 Dan sekarang engkau dan saya sudah dilepaskan daripada belenggu dosa oleh karena kematian Kristus. 那么耶稣的死把我们从这些捆绑挣出来，使我们得释放。 Para wanita yang sudah mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. 这些妇女已经经历神的改变。 Alkitab mengatakan mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. 那么圣经记载，他们用自己的财物来供养耶稣和门徒们的需要。 Lukas mengatakan 路加愿意说， bahwa wanita-wanita ini bukan sekedar ikut, 那么这些妇女不是单单参与耶稣的工作， tapi mereka adalah kontributor-kontributor aktif di dalam memproklamirkan Injil keselamatan Allah. 但是他们却成为一个积极的福音宣扬者。 Mereka secara aktif terlibat di dalamnya. 他们是怎样积极的参与？ Nah, ini yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. 这就是上帝要我们在我们生命所做的。 Setelah kita diselamatkan di dalam anugerah Tuhan, 当我们已经接受了神的恩典救恩的 Tuhan 时候， mengubah nasib masa depan hidup kita. 神要把我们的生命整个改变， Dari kematian menuju kepada kehidupan. 从死亡的沉沦的 Dan 走向永 Injil 生。 keselamatan Allah yang memerdekakan kita dari belenggu dosa. 神的救恩已经拯救我们从罪的捆绑里。 Adakah hari ini kita juga menjadi kontributor yang aktif di dalam memperluas Injil kerajaan Allah itu? 那么今天你是不是愿意用你的能力，用你的用功来参与神的国度？ Coba bayangkan masa itu. 让我们来想象这件事， Masa itu semuanya serba sulit, transportasi, jalan semua serba sulit. 就是耶稣时代，不像我们今天讲先进，一切都很落后。 Lalu pada waktu mereka ingin pergi dari satu kota ke kota, dari desa ke desa, lalu ada satu rombongan perempuan yang ikut. 那么想象从一个城走到一个城，从一个乡走到一个乡，有一群的妇女参与侍奉。 Ah, ini riwui atau menolong, menurut Bapak Ibu. 那么这是搅扰还是帮助？ Beberapa waktu lalu kan rombongan kita ke Gunung Wilis toh ya. 一些时候我们有机会去古龙维利斯来侍奉， Yang pergi itu mungkin sekitar 60 lebih rasanya waktu itu. 大概有60个人参加。 Nah, sekarang coba kita tanya. 那我们现在问一问， Yang 60 orang sekian itu semuanya terlibat aktif di dalamnya atau sebagian meriwui? 那么这60个人是积极参与差传的工作，或者只是成为一个拦 yang 阻？ pergi yang jawab riwui atau ngewangi. 你们参加的可以自己思想。 Kira-kira menurut Bapak Ibu? 那么按你们来看， Hah? Kan nggak wani jawab toh, kan sungkan toh. Mau riwui orang mau pelayanan kok bilang riwui kan gitu kira. 你们可能不好意思，因为你们教的你们是连累别人。 Saya harus mengatakan sebagian betul membantu melayani. 我应该认真的说，是的，一部分是认真做 Tapi 工 tidak 作， tertutup kemungkinan sebagian sebenarnya itu meriwui. 其实也是一个事实，一些的人成为一个搅扰。 Ya dah. Kita kalau berdua pergi, ayo cepet, gampang kan itu ya, ayo cepet gitu dah. 当我们两个人出门的时候比较方便， Kalau pergi 20 orang, ayo cepet. Entah ini sak dilu, Xiaobian lah, entah ini sak dilu, Oppo lah kan, mesti ono aja kan itu dah. 那么如果带20个人就许多杂事。 Nah, kalau waktu rombongan Yesus dia bilang mau Xiaobian, itu bingungnya minta ampun. Xiaobiannya nanti, betul nggak? 那么耶稣的时代，如果要去小便，不是一个方便的事。 Anda bayangkan waktu itu betapa ruwetnya. 你们可以想象那个时候是多么的落后困难。 Tetapi ketika ada satu hal yang sangat penting di dalam pelayanan Kristus, memberitakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa. 但是当他们看到耶稣从各城各乡传天国福音的时候， Orang-orang ini bukan riwui. 他们不是来搅扰。 Lukas justru mencatat dengan sangat baik bahwa orang-orang ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. 他们路加记载，他们不但参与，他们甚至用他们的财物 Ada sesuatu yang Bongkek mereka mentu miliki, desial. yang mereka punya, yang mereka pergunakan di dalam memberitakan akan pekerjaan Tuhan. 他们愿意把他们拥有的献上来支持神的工作。 Kenapa ini dicatat? 为什么只要记录呢？ Karena perempuan waktu itu tidak boleh mengajar.
因为那个时候身为女性不可以传福音， Sehingga mereka tidak boleh PI. 他们不能够传个人福音， Perempuan tidak boleh bersaksi. 那么妇女也不可以做见证。 Jadi sepanjang jalan ketika Yesus dan murid-muridnya mengabarkan Injil, 那么当耶稣与门徒传福音的时候， mereka harus menutup mulutnya rapat-rapat. 他们要闭口不言， Karena perempuan tidak boleh mengajar. 因为那个时候妇女不能够传福音。 Yang ada pada diri mereka sekarang adalah kekayaan yang mereka punyai. 他们所拥有的就是他们一些的财物， Maka mereka menggunakan cara itu, mereka melayani Tuhan. 他们就用这样的方法供给门徒的需要。 Nah, William Barclay ketika dia menulis tafsiran bagian ini, 那我们认为可以让他关于这件事的事， dia menceritakan satu kisah. 他讲了一个故事。 Ada seorang pembuat sepatu yang sangat terkenal, 那么 penyamak sepatu. 有一个这写的鞋匠是很出名的。 Orang ini sangat pingin jadi pendeta, 那么这个人希望成为一个传道人， tapi tidak kesampaian, tidak keturutan terus. 那么他没有机会成为神仆人。 Nah, orang ini dia punya satu teman yang sedang sekolah teologi. 那么他有一个朋友正在神学院念书， Nah, satu waktu ketika temannya selesai sekolah teologi, 当他的朋友读完神学的时候， lalu orang itu diteguhkan menjadi gembala sidang, menjadi pendeta. 那么这个人就被安立成为教会的驻堂牧师。 Apa yang dilakukan oleh penyamak kulit pembuat sepatu ini? 那么这个鞋匠做了什么事呢？ Dia bikin satu sepatu yang sangat luar biasa bagusnya. 他做了一双非常好的鞋子， Karena zaman itu sepatu itu harus dibikin secara khusus, dipesan. 因为那个时候鞋子要用人工细心的做， Maka dia bikinkan khusus untuk temannya yang baru jadi pendeta itu. 所以他就为这个牧师朋友做了一个特别好的鞋子。 Dia ingin pendeta itu memakainya pada waktu berkhotbah di atas mimbar. 他希望当这个牧师在台上讲道的时候， Di mana 穿他所做的鞋子， di mana dia sendiri tidak bisa berdiri di sana. 因为他自己不能在台上站立。 Dan penyamak kulit itu melihat pembuat sepatu itu. Ketika dia membuatkan sepatu, sebenarnya dia berkontribusi mengambil bagian di dalam memberitakan Injil keselamatan 所以 Allah. 他认为他替牧师做一双好鞋子，也是一个对侍奉的一个投入。 Memang mulutnya tidak bisa berkhotbah, 是的，他不能够传福音， tapi dia membuat sepatu untuk pendeta yang berdiri di atas mimbar 但 itu. 是他为牧师做了一双很好用的鞋子。 Nah, disinilah kita melihat bagaimana cara daripada perempuan itu ketika dia tidak diizinkan mengajar. 那么我们看到这些妇女，当他们不能够传道的时候， Dikatakan bahwa Alkitab menyaksikan mereka melayani dengan kekayaan mereka. 那么圣经记载，他们就用他们的财物供给门徒的需要。 Nah, saya tidak ingin Anda salah paham dengan istilah kekayaan di sini. 那么我希望你们不对这个财物产生误解。 Berarti kan saya tidak kaya, saya tidak usah dong. Kan kira-kira begitu kan kita. 那么我就没有什么钱，我也不用去供给神徒。 Kaya atau tidak kaya itu sangat relatif. 有钱与有钱是Orang yang punya cebantun bisa dianggap orang kaya pada saat dibandingkan kalau orang lain cuma ada 10 perak. 如果一个人拥有1万等，比起另外有一个小纸币的人，他更为有钱。 Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang punya miliatan ya nggak ada artinya kan gitu. 但是对于有1万的财产的人，当然微不足道。 Nah, di dalam memahami ada satu prinsip dasar 那么，当我们怎么样了解的时候，我们有一个原则， bahwa Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak ada pada diri kita. Itu 那么 penting. 神没有追究我们，如果我们没有什么， Ketika kita melayani, Tuhan selalu bertanya apa yang ada pada dirimu. 当我们侍奉的时候，神往往就会问我们：你 Dan biasa- 拥有什么？ Tuhan selalu memakai yang ada pada diri kita itu. 上帝所问的就是你拥有什么。 Bahkan yang dianggap tidak bernilai, yang orang lain anggap tidak berarti, seringkali Tuhan pakai. 那么世人看为无用的，神往往却认为那 Kita 是一 lihat 种 dua contoh paling gampang. 有用的事。 Perjanjian lama. 他们看旧约的时候， Ketika Tuhan memanggil Musa 当上帝召摩西的时候， untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, 当他带领以色列人从埃及出来的时候， Musa itu berulang kali reject sama Tuhan. 那么摩西好几次拒绝上帝的 Dia 要求， terus menolak dan terus menolak. 他一直拒绝上帝的呼召。 Mulai dari
saya ini nggak bisa ngomong, nggak entos dan seterusnya dan seterusnya. 他说我又没有口才，没有知识。 Tapi terakhir di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang kedua. 那么在我们出埃及的时候，我们看到， Lalu Tuhan bertanya kepada Musa, 那么上帝就问摩西说 apa yang ada di tanganmu?：“ 那么你手里有什么东西呢 Musa jawab apa?？” 摩西怎么样回答呢？ Ingat nggak ceritanya? 你们记得吗？ Ketika Musa mengatakan ini aku nggak bisa, ini nggak punya, Tuhan terakhir tanya, apa yang ada pada dirimu? 当摩西推辞说我没有这些恩赐的时候，上帝问他：“你手里有什么 Musa jawab apa? Tongkat.？” 那么摩西回答说：“手杖。” Tongkat ini dipakai waktu dia menggembalakan kambing domba di padang Midian. 这个杖是摩西牧养时候用的， Satu tongkat yang tidak ada nilainya selain hanya menggembalakan kambing domba. 一个没有价值的一个手杖，这是用来喂养 Tapi 牧 Tuhan 养的人。 ketika dia mengatakan tongkat, Tuhan katakan keluarkan tongkat itu. 当摩西为他说手里有手杖的时候，上帝就对他说：“你把你杖拿出来。” Dan dengan tongkat itulah Tuhan mengadakan mujizat. 就是接着这个杖，上帝行了许多大神迹， Dengan tongkat itulah dia membelah laut Kolsom itu. 就用这个杖，他把红海的水分开来， Dengan tongkat itu dia juga menutup akan laut itu. 也用同样的杖把海水就又倒回来。 Lalu ketika Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang. 当耶稣行神迹为5000人的时候， Yesus katakan kalian harus beri mereka makan. 那个时候他对门徒说：“你们要给这些人食物吃。” Yang ada pada diri kami hanya 100 dinar ini, tidak cukup. 那么门徒对他说：“我们只有1点钱，不能买许多的粮食。 Kalaupun kami beli tidak akan cukup Tuhan. 虽然我们用这些钱去买，也买不到这样多的食物。” Pada waktu itu satu orang murid berkata, yang ada pada diri kami hanya 5 roti dan 2 ikan. 那么其中有一个门徒就对他说：“我们只有5饼而已。” Yesus katakan bawa kemari. 耶稣就对他说：“把这5饼而已拿过来。” Dari yang tidak berarti hanya 5 roti inilah maka Tuhan mengenyangkan 5.000 orang. 从这样微小的5饼而已，上帝用了成为一个大神迹。 Mereka mengatakan kami tidak punya uang, tidak punya dinar. 门徒说：“我们没有钱去买这些面包。” Tapi yang ada pada diri kami hanya 5 roti 2 ikan. 他们只对耶稣说：“我们只拥有5饼而已。” Jadi prinsip melayani yang disebut di sini dengan kekayaan mereka, sebenarnya Alkitab ingin mengatakan, apa yang ada padamu, engkau berikan kepada Tuhan. 那么在这里所讲到的所谓财物，就是你拥有什么。 Termasuk yang engkau mungkin melihat atau orang lain melihat itu sesuatu yang sangat tidak berarti. Dengan istilah cuma hanya ada 5 roti dan 2 ikan. 可能你所有的，就像你自己或者外人来看，这是一个5饼而已，没有意思的小东西。 Lalu sekarang kita berpikir, 我们来思想， kenapa Yesus izinkan rombongan perempuan melayani dengan kekayaan mereka? 为什么耶稣任凭这些妇女用财物来供给他们需要？ Apakah Yesus tidak sanggup memenuhi kebutuhan mereka? 难道耶稣不能够自己来预备解决这一些需要呢？ Yesus sanggup tidak memenuhi kebutuhan mereka? 耶稣不能将这个资助吗？ Kalau menurut Bapak Ibu, Yesus sanggup nggak memenuhi? 按你们来说，耶稣能行吗？ Bisa tidak? 耶稣能够做出来吗？ Sangat bisa. 非常能够， Karena dia bisa memberi makan 5.000 orang, memberi makan 7.000 orang hanya dengan beberapa ketur roti. 因为他可以显明他的能力，去为5000人，甚至7000人只用5饼而已。 Tetapi kenapa di sini dia tidak lakukan? 为什么在这里耶稣没有在行这样的神迹？ Bukankah Yesus juga bisa melakukan hal yang sama di dalam bagian ini? 我们相信耶稣也可能做同样的事， Tetapi kenapa tidak dilakukan? 为什么耶稣没有行出来？ Kenapa justru dia melibatkan akan banyak perempuan-perempuan untuk melayani dengan kekayaan mereka? 为什么他愿意许多的妇女参与这样的侍奉？ Di sini ada satu prinsip yang harus kita pahami bersama. 我们看一个属灵的原则， Bahwa di sini sebenarnya Allah memberikan kesempatan dan hak istimewa bagi perempuan-perempuan untuk mengambil bagian sebagai pelayan, sebagai mitra Allah. 让我们看见耶稣给他们机会，而且特权
可以帮助侍奉参与神的国度。 Seringkali Tuhan melibatkan engkau dan saya. Ini harus dipandang sebagai satu hak istimewa. Kita boleh menjadi mitra Tuhan. 其实让神让你和我参与的时候，神给了我们很大的特权，可以 Karena 参 Yesus 与他的 sendiri 工作。 berkata, kalau engkau tidak berkata-kata, aku bisa menyuruh batu itu untuk berteriak. 因为耶稣说，虽然你不能说，我也可以用石头变成面包。 Artinya kalau engkau tidak mau, Yesus bisa merintahkan batu. 就是说，当你不愿意做的时候，耶稣可以把鞭头变成他有用的器皿。 Nah, di dalam perjanjian lama ada keledai yang dipakai oleh Tuhan. 那么在旧的时候，甚至用驴驹子。 Pada waktu Bileam hendak mengutuk akan bangsa Israel, 当威廉不来诅咒以色列人的时候， maka keledai itu berbicara. 那么这个驴就说话， Itu Tuhan kita. 那是我们神的工作。 Ini artinya di sini pun Yesus sanggup memenuhi kebutuhan mereka. 意思说，其实耶稣能够赐给自主， Tapi Yesus tidak lakukan itu. 但是神没有这样做。 Justru Yesus memakai perempuan-perempuan yang ada ini. 神耶稣愿意用这些妇女， Karena Yesus ingin melibatkan mereka dalam kerajaan Tuhan. 因为耶稣给他们机会参与神的工作。 Demikian juga Tuhan ingin melibatkan engkau dan saya dalam kerajaan Allah. 同样，神愿意你和我参与他的工作。 Nah, ketika masuk sampai di pasal yang ke-8 ini, 当我们进入到第8节的时候， di sini Lukas menggunakan satu frase kalimat tidak lama sesudah itu. 那么路加写了不都死了。 Ini sebenarnya ingin dikatakan tentang apa? 那么这是仪表什么呢？ Artinya sebelum dia bagaimana menceritakan, melibatkan para perempuan yang ada di dalam pasal yang ke-8 ini, 意思说，当耶稣还没有给这些妇女参与的机会时候， tidak lama sesudah itu, itunya di sini adalah satu kisah yang ada di atas. 那么这个不都死了的意思就是前面所提到的， Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-7, 就是在第7章所记载的。 satu perikop yang paling dekat adalah bicara soal Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa. 那就是说，当那个时候，耶稣被一个妇女用乳香来抹告他的身体。 Kenapa ini menjadi penting? 为什么这个成为一个很重要的教导呢？ Karena di sini Lukas ingin menunjukkan 因为在这里，路加要强调， bagaimana seseorang yang dipandang begitu hina, yang tidak berarti itu, 那么一个被卷的女人， tetapi Tuhan bisa memakainya. 上帝也可以用她。 Sehingga dikatakan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. 那个时候，那个女人是在城里一个大罪人。 Jadi sebenarnya orang ini dengan popularitas yang sangat luar biasa jeleknya. 其实这个人是名誉非常不好的。 Tapi ketika Yesus sampai di rumah orang Farisi itu, 当耶稣进到这个法利赛人的家的时候， Yesus mengizinkan perempuan itu melayani dia. 那么耶稣任凭这个女人来服侍 Sehingga dia 他。 katakan dia mencucurkan air mata membasahi kaki Yesus lalu menyekai kaki Yesus. 圣经记载，这个人流眼泪去擦耶稣的脚， Lalu dia membawa satu buli-buli polam berisi minyak wangi yang sangat mahal, lalu dia mengurapi akan kepala Yesus. 他拿一瓶具珍贵的真纳的香膏来膏耶稣的头发。 Disinilah kita melihat bagaimana Yesus melibatkan orang-orang yang kita anggap, kita pandang tidak bernilai itu. 在这里，我们看见耶稣怎么样给一个成为一个大罪人的人有机会来侍奉他。 Perempuan-perempuan yang dianggap kelas 2 sekarang Tuhan pakai. 那么那个时候成为二等 Mereka 人 yang 的 tidak 女 diizinkan 人， untuk mengajar, tapi Tuhan punya cara yang lain untuk memakai mereka. 也可以参与神的侍奉。 Tidak ada yang sesuatu yang terlalu hina sehingga Tuhan tidak bisa memakai kita. 在神面前没有一个不用的人。 Semuanya ketika kita ingin dipakai Tuhan, Tuhan melibatkan. 当我们愿意把做神的工作时，神要用我们。 Sehingga di dalam bagian itu dikatakan bahwa Kristus tidak menolak dedikasi perempuan itu. 那么在这里写到，神接受这些愿意将自己献上的人。 Orang Yahudi pada waktu itu biasanya berdoa. Salah satu doanya begini. 那个时候的犹太人祷告，其中一个祷文是这样的： Bahwa Tuhan kami bersyukur karena aku tidak dilahirkan sebagai perempuan.
那么其中祷文就是说，主感谢你，因为我生来不是一个女人。 Kenapa laki-laki Yahudi berdoa seperti itu? 为什么犹太男子讲祷告？ Karena bagi mereka perempuan itu adalah kelas 2, begitu remeh. 那么因为女人在那个时候是没有社会地 Sehingga 位 dari，salah satu doa mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena aku tidak dilahirkan sebagai perempuan. 所以他们祷告的时候就说感谢神，我不是女人。 Padahal dia lupa dia bisa lahir sebagai laki-laki dari rahimnya perempuan. Nah, gitu kan. 其实他忘了他是从一个女人的肚子生出来。 Kenapa bisa demikian? 为什么会这样呢？ Karena budaya waktu itu memang menempatkan perempuan itu begitu rendah. 因为那个时候的文化把女人成为二等的人， Tapi apa yang rendah, apa yang dihina, sekarang Tuhan libatkan. 但是神要显明一个成为二等的女人，神却要用他们。 Sehingga Lukas memulai dengan seorang perempuan yang nakal, lalu dia bagaimana menarik masuk kepada satu kelompok perempuan yang lain, yang dirasuk setan, istri Kusa dan Susana. 那么神就从讲一个不好的女人的阶级，怎么样有机会服侍神，进到一个普通的妇女也可以参与神的工作。 Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. 主所亲爱的弟兄姐妹， Inilah satu prinsip dasar seperti yang Matius katakan dalam pasal yang ke-10. 这就是马太所记载的关于这个属灵的原则。 Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seseorang yang kecil ini, karena dia adalah muridku, maka aku berkata padamu, sesungguhnya dia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. 就是说，人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为义人的名接待义人，也必得义人所得的赏赐。无论何人，因为门徒的名，是把一杯凉水给这小儿子里的一个，喝，我是在告诉你们，这人不能不得赏赐。 Jadi orang perempuan-perempuan ini seperti seseorang yang melakukan sesuatu yang sangat kecil, dipandang hina tapi mereka kerjakan, dan Tuhan mengatakan mereka tidak akan kehilangan upahnya. 那么意思说，这些妇女本来是论为二等人，但是他们愿意去行出来，耶稣却没有轻看他们，因为他们可以得着神的赏赐。 Saya tunjukkan satu gambar ini. Siapa yang sering pergi ke Amerika? 你们中间谁常常去美国？ Pernah tahu nama perusahaan ini? Walalaba ini? 你们知道这个百 Ada 货 satu 公 tulisan 司？ Hobby Lobby. Pernah dengar? 你们听到 Hobby Lobby 的推销店吗？ Ini satu retail Walalaba yang sangat terkenal, sangat besar di Amerika. 这是美国著名的脸笑店。 Beberapa waktu yang lalu saya pernah tunjukkan tentang Jim Craft, bagaimana owner atau pendiri daripada founder daripada Keju Craft. Lalu saya pernah tunjukkan Samuel Turketi, yaitu Chick-fil-A sandwich yang sangat terkenal sebagai ownernya. Nah, siang hari ini saya tunjukkan orang ini. 前阵我曾经介绍一些出名的人物，那么今天我讲到几个人。 Orang ini bernama David Green. 那几个人名叫 David Green， Dia ini lahir dari satu keluarga pendeta. 他是在一个牧师家里出生的。 Papanya ini menggembalakan satu jemaat 50 orang tok jemaatnya. 那么他的父亲是一位牧师，牧养50个人的教会。 Hari-hari hidupnya itu sangat susah. 那么他们在穷苦里生活， Rumah yang dia tempati cuma hanya 2 kamar. 他们家只有2间房间， Padahal dia beberapa saudara. 其实他有很多的兄弟姐妹。 Sehingga David Green sama kakaknya ini, Green ini, dia harus sering kali kalau malam tidur, dia harus tidur di gelar kasur, lalu tidur di ruang tamu atau kadang-kadang di ruang dapur. 因为没有房间，那么每一天晚上他和他哥哥就在厨房地板上睡觉。 Masa kecilnya dia sangat miskin. 小的时候他非常的贫瘠。 Satu waktu ketika dia sedang ngomong-ngomong sama mamanya, 一天他跟妈妈谈话的时候， mamanya mengomong satu kalimat, kita Mam- tidak miskin. 他妈妈对他说了一句话：“我们并不穷。” Ini bukan sekedar menghibur, memang dia miskin gitu loh.
这不是安慰，因为他们实在是很穷的人。 Tapi mamanya ingin ngomong begini, 但是他妈妈讲说， kamu tidak pernah miskin saat kamu memiliki sesuatu untuk diberikan. 当你有勇气分一点给别人的时候，那个时候你不是穷人。 Kalimat ini sangat membekas dalam hidup David Green. 那么这句话在他生命里一生都不能忘记。 Ketika kita masih punya sesuatu untuk diberikan, sesungguhnya engkau tidak miskin. 当我们有一些东西可以分享的时候，我们并不穷。 Justru ketika engkau memiliki banyak dan engkau tidak bisa membagi, engkau miskin. 当你有许多财物，但是你不能够分享给别人的时候，其实你是一个穷人， Karena engkau merasa terus belum cukup dan tidak pernah cukup. 因为你叫到一个贪心、贪婪不足的人。 Dalam dialog ini, dia mempunyai satu mimpi. Dia ngomong sama mamanya begini. 所以当他跟妈妈谈的时候，他心里有一个梦，就对妈妈讲说， Waktu itu dia kira-kira masih SMA, SMP, SMA, high school. 大概还是念中学的时候， Suatu hari nanti, aku akan mendapatkan pekerjaan. 有 Dan 一， membawa pulang sesuatu untukmu. 所以他说， Janjinya kepada mamanya. 他对妈妈就讲，告诉妈妈说，有一天我有一个职业，而且要带回一些东西给你。 Ah, ini 好孩子. Ah, ini anak yang baik. 这是一个孝敬的孩子， Tapi mamanya ngomong satu kalimat seperti ini. 但是他妈妈就讲说， Carilah apa saja yang dapat kamu lakukan untuk Tuhan. 那么他妈妈对他说，你找能够做的事选给上帝。 Mamanya tidak mengatakan, oh kamu baik, ya mama senang kamu bisa. Tapi mamanya jawab dengan kalimat yang lain. 妈妈不是说你可以给我是一件好的事，但是她得说你应该送给上帝。 Carilah saja apa yang dapat kamu lakukan untuk Tuhan. 当你自己的发奋做一些可以选给上帝。 Nah, ketika dia mau menyelesaikan high school-nya, 当他要读完高中的时候， dia mengambil satu mata pelajaran namanya distributif, sorry. Satu mata pelajaran namanya distributif. 那么他就读了一门修课，就是推销学。 Nah, di dalam mata pelajaran itu harus mewajibkan murid itu magang di satu tempat. Magang. 就是他要在一间工厂里去实习。 Nah, pada waktu dia magang diutus oleh sekolahnya, 当学校派他去实习的时候， dia diutus ke satu perusahaan namanya McLaren. 有一间叫做 McLaren 的公司来。 Nah, waktu itu Songkan. pemilik daripada McLaren ini bernama Texas Taylor. 那么这个厂家的主人叫做 Taylor 先生。 Nah, Texas Taylor ini ketika menerima murid ini datang, 当 Taylor 先生接受这个修研的时候， maka David Green tanya, apa yang bisa saya lakukan hari ini? 那么 Green 就问他的老板：“我能做什么事呢 Texas Taylor ngomong, sapu lantai, buang kotak-kotak yang ada di kantor ini. 那么 Taylor 就对他说：“你把垃圾除掉，然后去打扫。” Maka dikatakan tanpa membantah, David Green ini menyapu lantai kantor itu. Semua disapu. 那么 Green 没有说一句话就做出来， Dan pekerjaan itu terus berganti dan semuanya dikaitkan dengan administrasi dan kebersihan kantor. 那么他所做的工作都是这样一些的，关于文件、关于清洁整理的事。 Satu hari Taylor itu menyuruh David Green ini memanggang akan kacang peanut ini. 那么有一天，这个老板就叫他烤一些的花生。 Nah, pada waktu itu David itu bertanya sama Taylor, 那么他就问老板说 mengapa kita tidak hanya menjual kacang mentah seperti perusahaan pesaing kita yang lain?：“ 为什么我们不像我们的竞争人一样，就把生花生讲卖出去？” Lalu tuannya ini Taylor hanya menjawab satu kalimat, 那么这个老板就回答一句话： pikirkanlah pelanggan kita. 你要为我们的顾客着想， Mereka bersedia bayar mahal untuk kenyamanan ini. 他们愿意付更多的钱，为了享受你的花生。 Nah, kalimat ini langsung melekat dalam hati dan pikiran daripada David Green. 那么这句话记在他心里。
Karena memang di sana dikatakan ada satu officer club yang setiap kali mengadakan pesta, mereka itu selalu ingin ada kacang panggang gitu loh, yang siap dimakan. 因为那个时候附近有一个金冠俱乐部，当他们有宴会的时候，他们喜欢吃将已经准备好的花生。 Singkat cerita, setelah dia selesai akan masa magang lulus SMA, 那么他经过实习以后， lalu dia beranjak dewasa. Waktu itu sekitar 1972. 然后大概是1972年，他成为一个成人了。 Lalu dia memulai membuka akan walalabanya ini, hobi lobby ini. 那么他就开这个 Hobby Lucky 元宵店。 Nah, pada waktu dia membuka 1972, 当1972年他开始经营的时候， dia buka di satu kota kecil di Oklahoma. 他就在美国的俄亥俄州一个小城里开了一间。 3 tahun kemudian, 那么3年以后， gerainya itu menjadi 2. 变成2间了。 Dia mengalami masa-masa yang sangat sulit. 他经历了许多困难的时期， Bahkan kesulitan keuangan karena perusahaannya ini. 甚至于许多手上很拮据。 Pada tahun 2015, 那么2015年的时候， walalabanya itu sekarang menjadi 600. 会发展到600间的元宵店， Dari satu gerai sekarang menjadi 600. 从一个分店变成600个分店。 Dia selalu ingat satu hal, dia katakan, 他永远记得一件事： kerjakanlah sesuatu dan temukan cara Tuhan. Melakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk Tuhan. 他总是记得妈妈一句话：你要做好一件事是为神而做。 Sejak dia mulai merintis perusahaannya, 自从他开始创业的时候， ini adalah salah satu perusahaan yang mendedikasikan akan kekayaan mereka untuk pekerjaan Tuhan. 是一件愿意把他们所做的拿出来献给上帝的一个公 Tidak harus 司。 tunggu sampai 600 gerai baru dia memberikan kepada Tuhan. 他不等有了600件才愿意给上帝。 Pada waktu dia memulai dan pada waktu yang sangat sulit, dia tetap mendedikasikan kepada Tuhan. 当他从开始困难的时候，他已经愿意把一些分给上帝。 Dan Tuhan terus berkati, Tuhan terus berkati. 那神一直祝福他。 Dan seringkali kita selalu bermimpi seperti ini. 我们许多时候也有讲的梦。 Ketika kita melihat orang memberi persembahan yang banyak, 当我们看到一些人可以用很多的钱来奉献的时候， lalu kita nanti kalau saya kaya seperti dia, saya akan beri seperti ini. 那么你就对自己说：等到我像他一样有钱，我就都奉献。 Maka orang yang demikian ngomong biasanya jangan diharap deh. 那么讲话的人，我们不要等他， Karena kalau kita dari satu yang kecil saja tidak bisa mendedikasikan kepada Tuhan. 如果我们从一个小的数目不能够交给上帝， Kalau sudah 600, berapa yang kau bisa berikan kepada Tuhan? 如果你有600件的那个公司，那么你要给多少大的钱呢？ Kalau kita dapat HR 3 juta tidak bisa memberikan perpuluhan. 如果你领了300万的月薪，你不能够把10亿奉献交给上帝。 Kalau engkau dapat HR 3M 1 bulan, engkau berani kasih 300 sama Tuhan. 如果你有30亿的钱，难道你愿意献给上 Keluarkan 帝？ sape cengnya tidak berani, bagaimana kita berani mengeluarkan sape teo? 300钱的奉献你都不愿意做，哪里 Jadi 你 kalau 愿 orang 意用 mengatakan 300 tunggu 交 saya 的 kaya, 交 itu 给上帝？ jangan diharap deh. 所以如果有人说等到我有钱了才给，你不要信他。 Jam Craft yang saya katakan pemilik daripada Chick-fil-A, lalu yang ini Hobby Lobby. Mereka itu mulai dari yang sangat sulit, di tengah-tengah pergumulan cucur air mata. Mereka selalu mengatakan satu cara lakukan untuk Tuhan. 这3个大企业家从开始的时候都是非常困难辛苦的，但是他们从开始的时候就愿意交给上帝。 Saya sekarang tidak tahu setelah tahun 2017 gerainya menjadi berapa, saya nggak tahu. Cuma berita yang saya baca sampai 2015 dia punya cabang 600. 我不知道今天他发展到成为多少件，但是2015他拥有600件。 Perempuan-perempuan ini adalah orang yang demikian. 那么这些妇女就像她一样， Maka Alkitab mencatat dengan satu kalimat yang sangat jelas, rombongan itu melayani dengan kekayaan mereka. 所以圣经记载他们用他们的财物供给门徒的需要。
Kekayaan itu adalah satu anugerah. 财富是一个恩典， Dengan rendah hati kita harus mengakui Tuhanlah yang memberikan kekuatan 我们应该谦卑地说，神要给我们力量， supaya kita meraih kekayaan itu. 让我们可以拥有这样的财富。 Kekayaan menjadi kaya tidak salah. 成为有钱并不是罪， Tapi engkau dan saya harus bertanya, kenapa Tuhan berkati saya sedemikian? 但是你应该问，为什么神给我这样的恩典呢？ Sebenarnya untuk apa? 是为了什么呢？ Apakah sekedar untuk makan? 难道是为了我们吃喝？ Apakah sekedar untuk pergi? 是为了游玩？ Saya rasa tidak, karena melampaui. Engkau sudah makan, engkau sudah pergi, tetap masih sisa banyak. 因为你虽然用了这一切，还多余。 Ini yang dikatakan oleh Musa ketika kepada bangsa Israel. 那么摩西向以色列人讲说： Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. 摩西在旧约的时候对以色列人讲说：恐怕你心里说，这财物是我力量、我能力得来的。你要记着耶和华你的上帝，因为得财富的力量是他给你的，为要坚定他向你列祖起誓所立的约，像今日一样。 Maka itu menjadi kaya adalah satu kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita supaya kita bisa berbuat lebih banyak bagi pekerjaan Tuhan. 神给你有许多财物是一个恩典，神要你用这些财物来做他的工作。 Saya ingin menutup dengan satu kalimat. 我愿意结束，用一句话来结束这个。 Melayani dengan kekayaan tidak berawal saat kita berkelimpahan. 那么我们愿意把财物交给神，并不是从我们已经有钱才开始， Tetapi itu bermula dari hati yang kaya dengan rasa syukur atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan. 但是那是从一颗爱上帝、敬畏上帝、愿意顺服他的心。 Banyak kita yang berpikir, tunggu aku berlimpah dalam materi. 许多人说，等到我有丰富的物质的时候， Sebenarnya melayani dengan kekayaan tidak harus tunggu sampai di sana. 用财物服侍上帝，不是等你有钱， Tidak berawal dari sana, 不是从那个时候开始， tapi berawal dari hati yang kaya dengan ucapan syukur kepada 但 Tuhan. 是从一个愿意感激神的心来开始， Karena kita melihat hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan. 因为我们生命已经被神改变， Nasib masa depan kita sudah diubahkan oleh Kristus. 我们的前途被神已经改变了。 Seperti perempuan-perempuan yang sudah diubahkan oleh karena perjumpaan dengan Kristus. 就像这些妇女，她们经历神，神改变了她们， Mereka yang sudah merasakan manfaat daripada Injil keselamatan Allah. 她们领略了救恩的好处， Dan rombongan itu melayani dengan kekayaan mereka. 她们就用他们的财物心甘情愿的 Engkau dan 服 saya 侍。 hari ini adalah orang yang sudah mengalami perubahan hidup juga di dalam Kristus. 今天我们也是被神已经改变的人， Adakah engkau juga mau melipatkan diri dengan apa yang kau mempunyai? 你愿意将你所拥有的献与上帝吗？ Hari ini apa yang ada pada dirimu? 今天你拥有什么？ Maukah engkau melayani dia? 你愿意服侍他吗？ Maukah engkau melayani dengan apa yang engkau miliki hari ini? 你愿意将你所拥有的服侍上帝呢？ Amin. Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. 天父，我们献上感谢， Engkau yang mengubah perjalanan hidup kami. 你把我们生命改变， Dari belenggu dosa yang membawa kami kepada kematian. 把我们从罪的捆绑中死亡的边缘里， Injil keselamatan Allah membebaskan kami dan memerdekakan kami. 你的救恩拯救了我们，把我们释放成为自由的人。 Sehingga hidup kami sekarang berjalan kepada kehidupan. 那么我们今天生命成为一个被更新的人。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢上帝， Kami tahu kerajaan-Mu adalah kerajaan yang dinamis.
我们知道你的天国是积极的天国， yang terus berkembang dari satu tempat ke tempat yang lain. 是从一个地方开发成为一个另外更扩大的地方。 Dan kami bagian daripada anggota kerajaan itu. 我们身为你国民， Dan kami mau mengambil bagian di dalamnya. 我们愿意参与。 Apa yang telah kami terima daripada Allah, 我们从你所领受的， biarlah kami belajar untuk kami dedikasikan kembali kepada Tuhan. 我们愿意学习将这一切委身给你。 Penuhi kami dengan hati yang penuh dengan kaya dengan ucapan syukur. 主，你给我们可以向你感恩的心， Untuk setiap berkat, untuk setiap anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. 让你把我们所赐给我们一切祝福， Terima kasih ya Tuhan. 我们愿意交给你。谢谢 Berkatilah 主， umat Tuhan. 师傅你孩子， Berkatilah setiap kami yang beribadah di tempat ini. 你师傅每一个会友， Dan Tuhan memakai kami menjadi mitra Allah. 让我们成为你的同工。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主耶稣， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名我们祷告， Amin. 阿门。